Testing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dah. Siapa buat apa buat? Dah. Tengok. Boleh keluar. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya bersiaran di page Datuk Faridah Academy. Okey, alhamdulillah. Boleh tengok ya. Okay, siapa yang ada bersama saya hari ini? Sound nak kena ni ya. Okey. Boleh share, boleh klik button share.
siapa yang ada bersama saya hari ini. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua? So saya share, sila share di FB anda, di apa kepada boleh share juga di mana-mana grup community yang anda join ya, untuk bersama dalam sesi live ini. Mudah-mudahan lebih banyak yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Baik, hari ini saya akan berkongsi tentang salah satu perkara yang akan anda pelajari tentang roller coaster kehidupan, ya, roller coaster kehidupan. Baik, sebelum tu ada siapa yang bersama saya pada petang ini? Siapa yang bersama saya hari ini? Alhamdulillah, boleh share, boleh klik button share. Alhamdulillah ada Puan Nurzubaizura Abdul Rahman, Dara Magdara ni rasa macam Azlia. Kemudian ada Siti Rahmah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anda berada di rumah, saya juga berada di rumah ketika ini. Alhamdulillah. Ya. Ada Puan Nur Azita dari Terengganu, ya. Dari Terengganu, boleh klik button share, boleh bagi like banyak-banyak, boleh invite rakan-rakan anda yang lain, ya, boleh komen. Waalaikumsalam Junaida Abdullah dari Seremban. Ya, alhamdulillah, boleh klik button share, boleh invite ramai-ramai kawan-kawan kita. Moga-moga lebih ramai yang dapat perkongsian ilmu hari ini. Hari ini kita ada seorang tetamu daripada Ipoh yang akan berkongsi pengalaman hidupnya menjalani hidup bagaikan sebuah roller coaster. Ya, okey. Anda sudah makan hari ini? Breakfast pagi tadi, kemudian ada yang dah lunch. Saya belum lagi lunch, ya. Belum lagi lunch, baru breakfast pagi tadi. Pagi tadi kita ada aktiviti Kelab 7 pagi. Setiap hari pukul 7 Kelab 7 pagi akan bersiaran secara live dengan Zoom meeting. Alhamdulillah semakin ramai yang join Kelab 7 pagi ya, bersama saya ya. Ada juga Ustaz Wan Zuhaidi dari Kuantan yang mengelolakan program bersama Wan Muhammad Rizwan dan Tuan Syamsul Nazri, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mama Syira baru makan. Syukur alhamdulillah. Baik. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang roller coaster kehidupan, dan saya ada juga menjemput seorang rakan bisnes, Puan Zalina Zakaria dari Ipoh, ya, yang ataupun dikenali sebagai Tasha, yang akan berkongsi pengalaman hidup beliau mengalami roller coaster dalam kehidupan, ya, turun naik roller coaster dalam kehidupan. Satu perkongsian yang akan memberi kesan kepada kita dalam tempoh PKP ini, ya, dalam tempoh PKP, dalam tempoh MCO, ramai orang terkesan tak boleh keluar rumah, ada yang berhenti kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang bisnes terpaksa tutup, ada yang kedai tak boleh buka, ya, kedai-kedai makan tak boleh buka, yang buat package umrah tak boleh jalan, yang buat travel, yang kerja hotel, yang kerja banyak company-company besar terpaksa tutup, ya, company-company kecil juga terpalit sama, ya. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan mengalami krisis kesihatan, krisis ekonomi, juga krisis politik di Malaysia, ya. Tapi apapun, kita sebagai hamba Allah yang sentiasa bersangka baik kepada Allah, yang sentiasa menyerahkan dirinya kepada Allah, yakin bahawa ini semua
adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita terus berusaha, kita terus berdoa dan kita terus mencari jalan untuk keluar daripada segala kemelut ini ya. Yang paling penting kita sendiri harus bijak untuk mengendalikan minda kita ya, mindset kita, pemikiran kita, dan kita uruskan apa yang kita boleh uruskan. Kita kontrol apa yang kita boleh kontrol ya. Mungkin kita tak boleh kontrol virus COVID, tetapi kita boleh kontrol dengan mengambil pemakanan yang sihat untuk memastikan kita mendapat imunisasi yang bagus untuk pertahanan diri. Kita tak boleh kontrol ekonomi yang jatuh, tetapi kita boleh kontrol perbelanjaan keluarga, keuangan keluarga ya, wang duit masuk dan keluar ya. Kita tak boleh kontrol uh, faktor-faktor politik di luar sana, tetapi kita boleh kontrol pemikiran kita, mindset kita, kita boleh kontrol apa yang ada di tangan kita. Ya, so setiap orang memainkan peranan untuk kontrol diri sendiri, kontrol sumber-sumber yang ada di tangan kita supaya kita tidak terjerumus ataupun terperangkap dalam situasi yang semakin mencengkam ya. Baik. So dah ada berapa orang? Dah ada 23 orang. Ada Puan Nur Fazilah Jamaluddin, Puan Tasha. Ya, ada Puan Tasha, ada okay. So dah berapa orang yang ada bersama kita ni? Ada 24 orang, tak apa. Saya tak nak buang masa sementara kita tunggu rakan-rakan kita yang lain masuk ya. Kita tunggu rakan-rakan kita yang lain masuk. Okey, tu Puan Tasha dah masuk, Puan Fauziah Putih dari Kelang dah masuk, okey. Um, okey. So untuk hari ini, untuk sesi hari ini kita terus pada tajuk yang saya bawa untuk anda. Uh, ya, supaya tak buang masa. Okey. Baik, roller coaster kehidupan. Roller coaster kehidupan. Ada pernah naik roller coaster? Saya juga pernah naik roller coaster. Beberapa kali naik roller coaster. Okay? Masa ketika muda-muda, ketika bawa anak pergi bercuti luar negara. Ya. Saya pernah naik roller coaster di Tokyo. Ya, di Tokyo, di apa nama tempat tu di Tokyo, di apa nama tempat saya lupa di Tokyo, di apa. Lepas tu pernah naik roller coaster ketika saya pergi ke Melbourne, ke Perth, Australia, kemudian naik roller coaster di Singapura, ya, di Singapura. Apa nama tempat di Singapura? Uh, Universal Studio, ya, di Singapura.
beberapa kali lah, begitu juga pernah naik roller coaster ketika pergi ke Genting Highland dengan anak-anak ketika beberapa kali naik roller coaster, okey. So masa kita sebelum kita naik roller coaster memang kita excited. Kita berdebar-debar roller coaster. Kita nak excited, kita sebelum kita naik roller coaster kita boleh nampak apa yang berlaku di sekeliling kita, kita boleh nampak pokok, kita boleh nampak orang lain, kita boleh nampak orang lalu lalang tapi bila kita naik roller coaster kita dah tak nampak apa-apa. Kita dah tak nampak apa-apa sebab kelajuannya. Tapi sebelum kita naik roller coaster, sebenarnya kita dah prepare kita dah prepare bahawa ini adalah satu permainan sebenarnya. Roller coaster adalah sebuah permainan, sebuah hiburan. Ya, sebuah hiburan, sebuah permainan dan kita sudah menjangka mungkin kita akan pejam mata, kita akan kecup perut, kita akan ketawa berdekah-dekah, kita akan cepat-cepat nak turun. Tapi pada masa yang sama kita ingin menikmati keindahan roller coaster itu Kita rasa excited nak naik sebab kita tahu dah roller coaster ni dia seronok dia seronok. Kita dah boleh bayangkan roller coaster itu kita bergembira dengannya. Kita ketawa berdekah-dekah, kita mungkin boleh hilangkan segala kerisauan kita, kita boleh lupakan sebentar cabaran-cabaran di dunia nyata untuk kita naik roller coaster ini. Kita sudah bayangkan apa yang akan berlaku ketika kita naik roller coaster. Dia adalah sebuah hiburan sebenarnya, sebuah hiburan untuk kita menjalani kehidupan. So saya yakin ramai di kalangan anda yang bersama saya pada sesi ini juga pernah menjalani, pernah naik roller coaster. Dan anda sudah sedar sebenarnya roller coaster itu adalah sebuah permainan. Sebuah permainan, sebuah game dan dia hanya sementara bersifat sementara. Ada banyak jenis roller coaster ni, ada roller coaster yang hanya berpusing-pusing, tapi ada roller coaster yang turun naik yang berliku-liku sampai berlipat 360 darjah, ada yang terus naik menjunam dengan sangat hebat. Ketika dia laju, ada yang naik perlahan-lahan, kemudian dia jatuh dengan sangat laju, kemudian dia naik lagi, dia laju lagi, dia menjunam sampai kita menjerit-jerit. Sampai kita tak nampak apa yang berada di bawah kita tak boleh kontrol walaupun ketika itu hati kita berdegup dengan sangat kuat, degupan jantung kita sangat kuat, cepatlah berhenti, cepatlah stop nak turun ke bawah tapi kita tak boleh kontrol sebab dia bukan di dalam kawalan kita. Okey? Kita cuma boleh buat keputusan sebelum kita naik roller coaster Sebelum kita naik roller coaster kita boleh kontrol, kita boleh buat keputusan nak naik ataupun tidak. Tetapi apabila kita telah melangkahkan kaki masuk dalam roller coaster itu, memang kita sudah pasrah apa nak berlaku, apa yang nak terjadi, kita pasrah, kita ikut saja yang setting roller coaster itu pengelolanya, orang yang handle roller coaster itu. Kita serahkan pada mereka dan kita itulah jangka apa yang akan berlaku. Kelajuannya naik lajunya, jatuh dengan sangat kuat. Memang kita tak boleh kontrol, bukan kita yang kontrol. Okay, so roller coaster itu sebenarnya dia memang ramai orang yang memang nak naik roller coaster. Memang orang ramai yang teruja nak naik roller coaster, terutama kanak-kanak, terutama yang muda-muda yang tak pernah rasa roller coaster ini, ramai yang nak naik roller coaster. Mereka teruja nak suruh mak ayah bawa pergi Singapura, bawa pergi Genting, bawa tempat-tempat yang ada roller coaster untuk kita naik sebab kita nak menikmatinya, kita nak menikmati roller coaster itu. Kita nak merasai apa sebenarnya yang berlaku ketika kita masuk dalam roller coaster. Apa yang berlaku. So bagi orang yang sakit jantung memang awal-awal diberitahu, roller coaster ini kalau nak naik tak ada sakit jantung, tak boleh naik bagi orang yang sedang mengandung, tak boleh naik. Orang yang sakit jantung, orang yang depression, orang yang mengandung, ibu-ibu mengandung, warga emas, tak boleh naik roller coaster. Dia memang dah beritahu kat situ syarat-syaratnya.
Tetapi bagi orang normal, orang sihat, kita memang teruja nak naik roller coaster. Sebenarnya saya menemukan beberapa sumber terdapat 3 perbezaan yang menjadikan kita apabila kita naik roller coaster itu, kita boleh menikmatinya dengan 3 situasi ya yang berbeza, 3 situasi yang berbeza. Dia adalah satu permainan yang berbayar, tidak ada yang percuma nak naik roller coaster ini ya. Satu permainan yang berbayar dan dia memang sangat relate apabila kita kaitkan roller coaster itu dengan kehidupan kita. Ya, dengan kehidupan kita. Dia relate dan dia memang kita boleh buat andaian, kita boleh buat satu perumpamaan antara hidup kita yang sebenar dengan permainan di dalam roller coaster. Kerana apa? Okey, yang pertama roller coaster itu sebenarnya memang sebuah permainan. Hanya satu permainan, ya. Hanya satu permainan. Mungkin kita stres ketika kita naik roller coaster, terutama ketika kita berada di puncak, kemudian kita dijatuhkan, diturunkan melalui liku-likunya dengan sangat laju. Ya, tetapi kita sudah yakin ketika itu bahawa permainan yang laju yang kita tidak suka ketika kita laju itu hanya bersifat sementara. Ya, hanya bersifat sementara. Apapun sehebat apapun naik turun roller coaster itu, kita tahu bahawa ujungnya dia akan berhenti. Ya, ujungnya dia akan berhenti. So roller coaster itu kita naik, kemudian kita akan turun kembali, duduk dalam keadaan yang tenang. Sebelum kita naik roller coaster, kita boleh nampak. Kita boleh nampak orang berjalan sekeliling. Kalau kita nampak burung yang terbang, kita boleh nampak burung. Kita boleh nampak siapa yang ada bersama kita, ya. Kita boleh nampak mungkin ada tasik dalam kawasan roller coaster yang luas tu, ada tasik, mungkin ada restoran, mungkin ada KFC, McDonald, ya, ada kafe. Kita nampak orang lalu lalang ketika sebelum kita naik roller coaster. Ya, sebab keadaan ketika itu dia sangat tenang, dia sangat smooth, mata kita pun boleh nampak orang, tetapi apabila kita naik roller coaster, kita tak mata kita, fikiran kita, minda kita langsung tak terfokus lagi kepada apa yang berlaku di luar sana. Ya, kita takkan nampak lagi. Sebelum kita naik roller coaster, kita nampak KFC, kita nampak orang lalu lalang, kita nampak perjalanan, kita nampak jalan, mungkin kita nampak kereta, kita nampak orang sebelah kiri kanan kita nampak mungkin kita nampak burung, kita nampak kanak-kanak sedang berlari, ya. Kita nampak restoran, mungkin ada restoran, kita nampak kereta. Tetapi selepas kita naik roller coaster, kita tak nampak langsung. Semuanya hilang dari pandangan kita. Apa yang berlaku ketika kita naik roller coaster, memang kita fokus sepenuhnya, pegang tangan kuat-kuat, pegang tangan kuat-kuat, dan kita fokus kepada apa yang ada di depan kita. Langsung kita tak terkait, kita tak berpusing langsung. Kiri kanan, siapa ada tu, kita tak terputus langsung hubungan kita dengan dunia luar. Kita hanya fokus kepada apa yang berlaku di hadapan sana. Kalau kita naik roller coaster yang sedikit slow, yang slow saja, slow gitu, kita masih tak nampak sebenarnya apa yang berlaku di luar, apa yang pemandangan di luar langsung kita tak nampak. Apalagi kalau kita yang naik roller coaster yang gini, yang gini. Kalau digenting tu naik macam ni, zoom turun macam ni, ya. Dilipat terus, ya, lipat terus. Itu yang pertama lah, yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahawa roller coaster ni bukan kita yang kelola. Bukan kita yang manage, bukan kita yang bawa, bukan kita yang start engine, bukan kita yang stop, bukan kita yang berhentikan dia. Apa laluan yang dia nak lalu pun memang di luar kawalan kita. Itu yang kedua. Okay, so kita tak boleh nak stop ikut nak berhenti teruslah atau nak terjun teruslah, tak boleh. Tak boleh sebab kita tahu bahawa roller coaster itu yang kita naiki itu bukan kita yang handle, bukan kita yang kelola, bukan kita yang manage, bukan kita yang pegang kuncinya, bukan kita yang pegang buttonnya, button switch, switch button untuk stop atau untuk start itu bukan kita yang memegangnya. So kita sedar, kita terpaksa hadapi apa saja
keadaan roller coaster itu. Ya, laju ke, naik, slow ke, ya, mendatar ke, straight macam ni ke, atau zoom terus naik macam ni ke, atau berpusing-pusing ke, atau terus berlipat-lipat macam ni ke, kita tak boleh kontrol sebab memang bukan kita yang kontrol. Bukan kita yang kontrol. So roller coaster itu kita sudah setting dalam minda kita, bukan kita yang kontrol, bukan kita yang handle. Kita pasrah sungguh-sungguh, aku serahkan diriku ini, naik roller coaster kita serahkan kepada yang mengelolanya. Ya, kita langsung tak ada keupayaan nak stop, ya. Saya juga pernah ya naik, saya ingat yang saya naik di Tokyo tu, ya Allah takutnya mata pejam menjerit-jerit, wah wah wah, menjerit stop, wip wip wip, menjerit. Apalagi yang kat depan ni dengan gelap gulita, tiba-tiba ada hantu masuk, tiba-tiba ada hantu kat depan, tiba-tiba ada pedang yang nak potong kepala kita. Kita sedar itu permainan, tetapi sebenarnya kita pasrah, apa nak berlaku matilah aku kali ni. Kita pasrah, 100% kita pasrah. So, memang lucu, memang melucukanlah kalau ingat pengalaman naik roller coaster ini. Memang memang lucu, tapi takut, gerun, tapi kita sedar itu permainan, ya. Kita sedar itu permainan, itu hanya game, itu hanya hiburan, itu hanya sementara. Okey, so yang kedua itu kita sedar roller coaster itu bukan kita yang kontrol, tetapi memang kita ketika itu kita luar kawalan, kita memang takut, kita memang ngilu, kita memang tak boleh buat apa-apa, kita serah kepada Allah, kita serah kepada yang kontrol roller coaster itu. Kita tak boleh buat apa-apa. So tapi kita yakin sebenarnya, kita yakin bahawa keadaan itu hanya sementara. Mungkin kita naik tu 5 minit, 10 minit, lepas tu kita akan turun semula. Okey, kita akan turun semula, back to normal semula. Baik, yang ketiga adalah perbezaan perbezaan sikap ketika kita naik roller coaster. Ketika kita naik roller coaster, permainan mindset kita adalah untuk bersenang-senang, untuk bergembira, untuk menikmati hiburan, untuk melupakan sedikit masalah kita, atau kita lupakan sekejap hiruk pikuk bisnes kita ke, family kita ke, pejabat kita ke, perniagaan kita ke, jiran kita ke, family kita ke, semua kita lupakan sebab kita nak pergi menikmati, hiburan atau nak lepaskan stres, nak lepaskan tension, nak lupakan seketika permasalahan hidup di luar sana dengan menaiki roller coaster. Itu sikap orang yang pertama lah, ya, sikap orang yang pertama. So kita nak bersenang-senang, kita nak menjerit-jerit, tapi kalau kita naik roller coaster, masa kita naik tu memang kita macam histeria, macam kena histeria. Ya, menjerit-jerit, bertepik-tepik, tak boleh nak minta tolong, tapi tak ada siapa yang tolong kita sebenarnya, ya. Tak ada siapa yang tolong kita. Ataupun kita sikap kita naik roller coaster tu terus kita takut. Ada juga orang yang naik roller coaster lepas tu taubat tak nak naik dah. Memang pelik sungguh-sungguh, memang jadi trauma kepada dia, jadi trauma. Ada orang dia naik roller coaster, stres kejap, tapi dia kata, oh best lah naik roller coaster, nak naik lagi, nak naik lagi. Okay, saya ingat masa saya pergi naik roller coaster di Universal Studio di Singapura, hari ni naik, besok masuk lagi. Besok masuk lagi Universal Studio tu sebab anak nak naik lagi. Anak nak naik lagi. So dia rasa happy, dia rasa enjoy. Ya. Besok nak pergi lagi, masuk lagi sekali untuk kali yang kedua. Sepatutnya hari kedua tu nak pergi melawat zoo, nak pergi shopping, nak pergi makan-makan. Tetapi sebab seronok dengan roller coaster tu, pergi lagi hari yang kedua, bawa anak-anak semua nak naik ni, empat-empat nak naik lagi. Okey, tapi bagi saya ketika itu, dah tak nak naik dah, tak apalah anak saya, pergilah naik semua empat-empat orang, abah temankan, saya dah tak nak naik, saya tunggulah kat bawah tu tengoklah anak-anak menjerit kat atas. Ya, sebab ada dua situasi, ada orang yang naik lepas tu dia
serik, dia rasa takut, dia rasa ngilu, dia rasa trauma kepada kehidupan dia. Tetapi ada setengah yang lain bersikap, wah best ya. Lupa segala masalah, lupa kuliah, lupa guru marah, lupa disiplin kat sekolah, lupa kerja, homework tak siap lagi, lupa kawan-kawan jiran-jiran ya, lupa semua, uh, nak naik roller coaster. Lepas naik, nak naik lagi, nak naik lagi, nak naik lagi, tak pernah serik. Okay. So ada 3 situasi yang kita hadapi ya ketika kita naik roller coaster seperti yang telah saya terangkan. Yang pertama, kita tahu itu adalah satu permainan. Yang kedua, kita tahu bahawa roller coaster bukan kita yang kelola, bukan kita yang handle, bukan kita yang kelola. Yang ketiga, kita tahu bahawa roller coaster itu akan menyebabkan yang pertama kita serik nak naik lagi ataupun yang kedua kita akan gian nak naik lagi. Okey, kita akan gian nak naik lagi sebab betul-betul bagi setengah orang dia boleh betul-betul lupakan masalah hidup dia ketika kita naik roller coaster. Okey. Tetapi bagi kita yang betul-betul ingin menikmati roller coaster tu kehidupan kita, kita ingin menikmatinya. Walaupun kita tahu roller coaster tu dengan takutnya, dengan ngilunya, dengan lajunya, boleh rasa macam terhenti jantung, tetapi bagaimana kita nak letakkan diri kita sebab hidup kita ni sebenarnya sama dengan roller coaster. Exactly sama dengan roller coaster. Ya, exactly sama dengan roller coaster. Exactly sama dengan roller coaster. Okey, apa roller coaster tu? Itulah roller coaster. Hidup ni memang umpama sebuah roller coaster. Dia ada perlahan, dia ada laju, dia ada naik, dia ada menjunam, dia ada mendatar ya. Kalau masa dia naik dengan cepat tu memang kita memang takut. Apalagi ketika dia turun dengan menjunam kita juga takut. Okey. Kemudian kehidupan ni dia macam roller coaster, dia bukan free, ada berbayar, ya nak dapat ilmu kena berbayar, nak duduk rumah kena beli rumah, kena beli kereta, nak makan minum kena beli ya. Tidak ada yang percuma kecuali beberapa perkara yang kita boleh nikmati secara percuma seperti udara kita nikmati secara percuma, mata kita nikmati secara percuma, telinga kita dengar secara percuma, ada yang kita boleh dengar secara percuma tetapi banyak perkara dalam hidup ini kita kena bayar. Ya, kita kena bayar. So, ya. Kemudian kehidupan kita macam roller coaster, kita tak boleh manage. Ya, kita tak boleh manage, kita tak boleh kontrol, kita terpaksa melaluinya. Ya, kita terpaksa melaluinya. Okay, roller coaster tu pula ada macam-macam. Ada yang simple, ada yang berliku-liku, ada roller coaster yang besar, ada roller coaster yang kecil, ada ketika dia di bawah, kemudian ketika di atas ya. Ada roller coaster yang bulat, ada roller coaster yang bersegi-segi, ada roller coaster yang lurus naik kemudian turun kat bawah, ada roller coaster yang bulat, ada roller coaster yang berpusing-pusing macam ni ya. Ada roller coaster yang turun naik macam landasan kereta api straight macam ni tapi roller coaster dia turun naik, berliku-liku, berlipat bulat ya macam-macam roller coaster. So bentuk-bentuk roller coaster tu macam-macam, terpulang pada kita nak memilih atau bagaimana ya. So bagaimana kita nak menikmati roller coaster itu ya, bagaimana kita nak menikmati roller coaster itu. Kita sudah faham roller coaster bukan kita yang kontrol, kita sudah faham ia satu permainan, kita sudah faham roller coaster itu mesti dibayar, kita sudah faham roller coaster itu bukan kita yang setting ya. Kita sudah faham bahawa roller coaster itu ada yang manage, ada yang menguruskannya, ada satu company yang buat dia adalah satu permainan, kita boleh naik dan kita boleh turun. Boleh tak kita naik dan kita tak turun-turun? Tak boleh. Okey. Dia ada masa. Kita dah faham. Roller coaster ni ada masa dia. Mungkin 10 minit, mungkin 5 minit ya. Bergantung kepada setting yang dibuat oleh pengelola. Okay, so kalau kita setuju, kita naiklah, kita bayarlah. Okey, bayar mungkin nak naik tu RM40. So kita bayar. Kalau kita nak naik satu family 6 orang, kalilah RM40 kali 6 orang. Okey. So bagaimana kita nak menikmati roller coaster sebagai satu permainan.
sebagai satu permainan. Okay, yang pertama kita kena persiapkan diri kita bahawa apabila kita nak naik roller coaster, kita sudah tahu roller coaster ni dia ada up dan dia ada down. Ya, dia ada up dan ada down. Ya, dia takkan straight macam ni. Roller coaster takkan straight, takkan lurus macam ni. Dia takkan lurus macam ni. Dia mesti ada naik, ada turun, ada bulat, ada bulat, ada macam ni ya. Ada yang pusing macam ni, ada yang pusing macam ni. So dia punya tayar roller coaster tu dia boleh bawa kita ikut apa yang telah dia setting. So kita sebagai pemain, orang yang nak naik roller coaster itu, kita mesti sudah ready minda kita sudah ready mindset kita bahawa ini adalah satu permainan yang ada naik dan turun. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. So ada up and down-nya. So kehidupan kita juga sama. Kehidupan kita juga sebenarnya adalah sebuah permainan. Sebuah permainan yang ada naik, ada turun. Okey? Kehidupan kita bukan kita yang kelola. Bukan kita yang memilikinya. Kita hanya penumpang sahaja. Umpama roller coaster. Okey? Umpama roller coaster. Ada naik, ada turun. Ya, dan kita tahu bahawa roller coaster itu hanya bersifat sementara. Berapa lama? 10 minit, 15 minit atau 5 minit. Okey, atau 5 minit. Kalau kanak-kanak yang naik roller coaster ni lebih tenang, ada naik sikit je ya. Ada naik sikit je, dia tidak teruk sangat sesuai dengan kanak-kanak yang mungkin masa itu berusia 6 tahun, 10 tahun ya. Tapi bagi kita yang dewasa, roller coaster kita dahsyat. Kalau naik yang nak ketawa sebab pengalaman saya naik roller coaster di Perth berbeza dengan ketika naik roller coaster di Tokyo. Ketika naik roller coaster di mana lagi ya, di Paris, dia berbeza dengan roller coaster yang naik di Singapura. Berbeza-beza. Roller coaster yang naik di Genting Highland berbeza dengan roller coaster yang naik di Singapura. So begitulah hidup kita ini, dia berbeza-beza. So kita sebelum kita naik roller coaster, kita kena persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita, minda kita bahawa roller coaster itu ada naik dan turun. Ya, ada naik dan turun, ada up and down. Dan kita juga persiapkan diri kita bahawa roller coaster itu sementara, 5 minit, 10 minit, 15 minit. Okay? Kemudian apa lagi yang kita kena siapkan? Kita kena fokus dan kita kena fokus kepada apa yang memang telah dihidangkan dekat depan situ. Kita tak boleh pergi kiri kanan, tangan kita nak kejap nak pegang, kejap nak garuk kepala, kejap nak betulkan baju, kejap nak betulkan tudung, tak ada masa. Ya, tak ada masa. Ketika kita naik roller coaster, kita tak ada masa langsung nak betulkan spek ke, tak ada langsung. Malahan spek ni memang kita kena simpan masuk dalam handbag kita. Okay, kita kena siapkan pakai seat belt, ya, pakai tali pinggang, pakai tali keselamatan. Kita kena buka kasut. Kasut kalau kita pakai slipper memang kita kena buka. Ya, kecuali kita pakai sport shoes yang memang kita ikat kuat-kuat supaya kasut itu tak tercampak keluar. So kita dah ready dan kita kena fokus betul-betul. Kita kena taat dan kena patuh. Okey, kalau dia kata 5 minit, kita setting 5 minit. Kalau dia kata 10 minit, okey, roller coaster ini permainannya 10 minit. Kita kena taat dan kita kena fokus. Ya, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak betulkan spek, tak boleh nak betulkan tudung, tak boleh nak bercakap dengan partner, tak boleh nak menjerit, tak boleh nak ambil gambar, ya. Tak boleh nak ambil gambar, semua di orang lain yang uruskan. Kita kena taat, kita kena fokus, kita kena pegang betul-betul besi kat steering lah, lebih kurang steering lah kat depan tu ya. Kita kena fokus betul-betul, tak boleh buat apa-apa. Okay. So kena taat, kena patuh ini kita relate dengan kematian kita lah, husnul khatimah. So hidup ini memang permainan, Kalau kita nak relatekan dengan kehidupan kita, berapa lama kita hidup terpulang bukan kita yang menentukan. Kita dah setting, kita dah ikut pengelolanya. Okay, dah ikut pengelolanya. Kalau roller coaster ini 10 minit lah kita kena lalui. Ya, up and down, jatuh, bangun, ya, naik turun, laju, perlahan.
kita kena taat je 10 minit, okey 10 minit. Okey. So kita tak boleh nak kontrol tetapi kita kena fokus, kita kena taat, kita kena ikut disiplin dia, kita kena buat apa yang dia suruh. Kena pegang, kena pakai tali pinggang keselamatan, kita kena uh, pakai seat beltnya, kita kena buka slipper, okey. Kalau pakai kasut kena ikat kuat-kuat, kena pakai baju keselamatannya. Okey, kena pakai topi helmetnya, kena supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat. So sama dalam kehidupan kita, masa kita boleh kontrol masa tapi usia kita tak boleh kontrol. Okey. Naik dan turun kita tak boleh kontrol. Itu memang telah disetting sebab kita tahu hidup kita bukan kita yang kontrol. Ya, ada pengelolanya, ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So up and down dalam kehidupan kita juga bukan kita yang menguruskannya. Ya, Allah sudah menentukan. Allah sudah menentukan. Okey, macam ni cabarannya, ini laluannya, ya. So kita kena fokus, kita kena taat, kita kena buat. Ya, kalau kita nak selamat, kita kena buat seperti yang ditetapkan. Pakai helmetnya, ya, fokus, betulkan pakai seat belt, pakai helmet, ya. Kalau kita pakai spek kena buka spek, buka slipper. So kita kena patuh, kita kena taat supaya kita selamat. Ya, sama dalam kehidupan kita, up and down bukan kita yang kontrol, kita kena akur. Kita kena akur, kita kena terima. Kalau kita lawan memang kita akan jadi orang yang tak selamat. Ya, kita kena akur hidup ini bukan kita yang punya. Ada tempoh hayatnya. Berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, terpulang. Ya, Allah yang menguruskannya, bukan kita yang menguruskan kehidupan ini. Dan kalau kita nak selamat, kita kena terima. Ya, kita kena terima. Apa yang kita kena terima? Kalau kita nak selamat, kita nak husnul khatimah. Allah sebut memang kita kena yakin dan percaya kepada Allah, kita kena ikut apa yang Allah susun, kita kena redha dengan apa yang Allah uji pada kita. Kita kena terima ketika kita naik, Allah kita kena terima, ketika kita jatuh juga kita kena terima. Kita tak boleh nak lawan apa yang Allah tetapkan. Ya. So begitulah, itu yang pertama, ya, itu yang pertama. So kalau kita sedar, kita patuh, kita ikut arahan Allah, kita akan selamat, ya, kita akan selamat, kita akan bahagia, kita akan tenang, kita akan happy. Baik, ya. Yang kedua, bagaimana kita nak menikmati, roller coaster kehidupan ini? Ya, yang kedua kita kena yakin bahawa Allah yang berkuasa, yang mengelola roller coaster kehidupan kita. So Allah yang cipta kita, dia tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Allah yang maha tahu, dia yang maha perkasa, dia yang maha bijaksana, dia yang maha menyusun, dia yang maha baik, dia yang maha adil, dia yang maha memberi, dia yang maha menyayangi, dia yang maha mengasihi, semuanya dalam tangan Allah. Bukan kita yang mengelolakan kehidupan kita. Kita boleh urus takbir apa yang diberi kepada kita. Anda boleh urus ke tak? Anda boleh urus ke jantung anda? Tak naklah berdegup 1 minit 60 kali. Nak berdegup 10 kali je satu hari. Anda boleh kontrol ke? Tak boleh. Anda boleh kontrol tak mata anda? Tak naklah berkelip hari ni. Try anda tak berkelip 5 minit, boleh tak? Tak boleh. Bukan kita yang kontrol. Boleh tak hari ni tiba-tiba kita rasa, aku tak nak pergi toilet lah hari ni. Kita nak kontrol supaya kita tak masuk toilet. Boleh kita kontrol tak? Tak boleh. Kita tak boleh kontrol kehidupan kita. Ya, kita tak boleh kontrol. Bukan kita yang kontrol. Tetapi kita boleh kontrol apa yang telah diberi kepada kita. Yang kita boleh kontrol, ada yang kita boleh kontrol. Ada banyak perkara yang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol masa, kita boleh jaga kesihatan, kita boleh kontrol pemikiran, kita boleh pilih untuk lihat perkara yang baik, dan kita boleh pilih untuk tidak melihat perkara yang Allah tak suka. Itu kita boleh kontrol. Tetapi ada banyak perkara yang kita kena ikut susunan Allah. Kita kena ikut apa yang Allah susun. Ya, kita tak boleh kontrol. Sebab apa? Sebab seperti roller coaster, kehidupan ini bukan kita yang kontrol. Okey. Adillah Rahim. Oh, hebat ni, orang hebat ni. Guru selling without closing dengan WhatsApp.
menjual tanpa berjumpa. Puan Adila, terima kasih. Puan Ani Aziz, Puan Zainun, Puan Nohan, ya. Puan Sri Ayu Jamaluddin, ramai ni. Ain, ya. Cia Erna, ya, ramai lagi, ya. Ada 66 orang yang bersama dengan saya hari ini. So, kita kontrol apa yang kita boleh kontrol, ya. Yang kita tak boleh kontrol, kita kena ikut. Kita kena ikut. Ramai orang sebenarnya sangat tak ikut apa yang Allah suruh. Tak ikut apa yang Allah tentukan untuk kita. Contoh senang je. Senang sangat contoh. Allah keluarkan matahari untuk kita melihat. Tetapi bersama matahari itu dia ada haba yang panas. So kita ni berkeluh kesah panasnya hari ni. Kita dah tak ikut apa yang Allah berikan untuk kita. Kita berkeluh kesah Allah berikan matahari untuk kita melihat. Untuk bumi ini hidup. Ya, sebab bumi ini dia ada siang dan ada malam. Tetapi bila kita berkeluh kesah panasnya hari ni, bila waktu panas kita berkeluh kesah. Kita dah tak ikut apa yang Allah tentukan untuk kita. Dekat situ sebenarnya kita dah cuba tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tak nampak, kita nak matahari keluar. Tetapi bila matahari keluar, kita pula berkeluh kesah. Kita pula merungut. Kita pula marah. Panasnya hari ni, melekit-lekit. Ya Allah, panasnya. Macam manalah nak hidup ni. Kita berkeluh kesah dekat sana. Hausnya hari ni, tanpa kita sedar sebenarnya. Begitu juga ketika panas, ketika kemarau, kita nak hujan turun. Ya, kita nak hujan turun. Tetapi dunia ini bukan kita yang punya. Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Tetapi pada masa yang sama, kita merungut pula bila hujan turun. Ya Allah, hujan lebatnya, banjir, semua tenggelam. Kita merungut. Kita merungut, kita marah-marah, kita tak bersyukur, kita tidak berterima kasih. Begitulah contoh yang paling mudah. Bagaimana kita hidup tidak mengikut apa yang Allah susun untuk kita. Kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih yang menyebabkan kita hidup dalam keadaan sentiasa resah, gelisah. Kita nak Allah ikut apa yang kita mahu. Ya, banyak perkara yang kita nak ni Allah tak beri. Kita nak banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita ni tak seperti yang kita mahu. Menyebabkan kita jadi stres, kita jadi tension. Padahal kalau kita faham bahawa hidup ini adalah umpama roller coaster, kita faham bahawa roller coaster itu bukan kita yang punya. Ada tempohnya. Bukan kita yang setting. Kelajuannya bukan kita yang setting. Ya. Naik turunnya bukan kita yang setting. Bila nak naik bukan kita yang setting. Bila nak stop bukan kita yang setting. So kita kena terima. Kita kena terima bahawa kehidupan kita bukan kita yang punya. Ya. Bukan kita yang menentukan aliran darah kita berapa banyak mengalir, nafas kita masuk bagaimana ikut hidung, dia keluar ikut mulut, keluar balik ikut hidung. Bukan kita yang menentukannya. Mata kita berkelip berapa kali kelipan dalam masa 1 minit, 10 minit. Bukan kita yang menentukannya. Ya, berapa kali kita masuk toilet satu hari, berapa banyak oksigen kita sedut satu hari, berapa banyak tangan kita bergerak satu hari ini, saraf-saraf ni bukan kita yang menguruskannya. Ada pengelolanya, ada yang menguruskannya dan Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Sebenarnya Allah Maha tahu, dia Maha adil, dia Maha pengasih, dia Maha penyayang. Kenapa dia tahu? Ya, sebab dia yang cipta. Dia yang cipta kita, dia tahu kelebihan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa kekuatan kita, dia tahu di mana kelemahan kita, dia tahu. Ya, aku tahu Faridah ni. Kelulusan dia kat mana, family dia macam mana, kekuatan dia kat mana, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa mindset dia, apa yang dia rasa, semua Allah tahu. Apabila Allah tahu, kita serahkan kepada Allah untuk menguruskan apa yang sepatutnya Allah uruskan. Kita urus apa yang kita boleh urus. Ya, apa yang kita boleh handle, apa yang kita boleh kelola, apa yang kita boleh urus, kita urus. Tetapi banyak perkara dalam hidup ini yang kita tak boleh urus. Yang kita tak boleh urus. So apabila perkara itu kita tak boleh urus, kita kena terima, kita kena redha, kita kena accept, kita kena adjust. Kita kena adjust. Bukan setiap masa kita merungut. Anda bayangkan kalau anda naik roller coaster, ya, anda naik roller coaster, anda marah-marah, mengamuk, menyesal dengan hidup anda, mengamuk-ngamuk ke atasnya, anda tak fokus, anda lepas tangan anda terjun, apa yang berlaku? Anda terjun daripada roller coaster, anda buka seat belt anda, apa yang berlaku dalam hidup anda? Tentulah anda akan terpelanting, jatuh,
anda akan cedera, anda akan patah riuk, anda akan mati sebelum mati yang sebenar. Kalau betul-betul mati tak apa, jatuh tu tak mati. Ya, patah, mata buta, hidung terpleot, ya, kepala patah tapi tak mati. Hidup anda lagi susah sebab apa? Sebab anda melawan apa yang Allah susun untuk kita. Ya. Baik, yang ketiga adalah persepsi tentang kenikmatan. Persepsi tentang ujian. Ya, roller coaster adalah sebuah ujian. Adalah sebuah ujian yang kita kena terima. Ketika kita di atas, kita kena terima. Ketika kita di bawah, kita kena terima. Ketika dia perlahan, kita kena terima. Ketika dia laju, kita kena terima. Ketika dia naik, kita kena terima. Ketika dia turun, kita kena terima. Ketika dia berpusing, kita kena terima. Ketika dia tegak naik ke atas, kita kena terima. Dia menjunam ke bawah, kita kena terima. Dan apabila kita terima, dia akan jadi satu nikmat. Satu nikmat, satu kebahagiaan. Kita turun daripada roller coaster, itu kita ketawa terbahak-bahak, kita rasa happy, kita rasa wow, satu pengalaman yang sangat bagus. Kita rasa wah, bestnya naik roller coaster itu, nak naik lagi. Sebab apa? Sebab kita faham hidup ini semuanya ada nikmat dia, ada ujian dia, ada musibah dia, kita faham. Ya, itulah kehidupan kita. So, hidup kita sebenarnya betul-betul seumpama roller coaster. Seumpama roller coaster. Ya, kita kena belajar, kita kena terima bahawa hidup ini bukan kita yang punya, hidup ini adalah permainan, hidup ini ada turun dan naik, hidup ini ada jatuh dan ada naik dan ada jatuh, ada putih dan ada hitam, ada bahagia dan ada derita, ada seronok dan ada tak seronok. Ya, ada takut dan ada berani, ya, ada gembira dan ada derita, ada susah dan ada senang, ada putih dan ada hitam. Semua kita kena terima. Ya, itulah kehidupan. Best ke kalau kita hidup ni semua hidup kita putih je semua? Seronok ke hidup kita ni? Putih je semua. Bangun tidur tengok-tengok ada depan katil kita nasi lemak, nasi biryani, nasi kambing, nasi Arab, ada buah anggur, ada buah tembikai, ada durian king, semua ada depan mata. Tak buat apa-apa tiba-tiba semua hidup macam tu je. Seronok tak? Tak seronok. Tak seronok. Hidup kita tak akan seronok. Kalau kita sebagai orang yang berjaya, bagaimana kita boleh share kehidupan kita yang berjaya? Okey, saya seorang ni. Sebelum ni saya seorang ni. Saya pernah susah, saya pernah hidup susah, saya pernah hidup melarat. Duit saya hanya tinggal RM5. Saya ditinggalkan oleh suami, anak-anak saya berantakan kecil-kecil. Rumah tak dibayar, dihalau daripada rumah sewa. Contoh, dihalau daripada rumah sewa. Ketika itulah bank datang tarik kereta saya, rumah saya tak boleh bayar, saya dihalau daripada rumah. Tiba-tiba Allah bagi rezeki, saya dapat balik kunci, saya dapat satu peluang perniagaan yang sangat hebat. Ya, saya mendaki kejayaan bermula daripada zero. Baru hidup kita best. Baru hidup kita seronok. Ya, barulah hidup kita wow, ada wownya sama kehidupan kita. Seumpama sebuah roller coaster. Ada naik, ada turun, ada hitam, ada putih. Ada up, ada down, ya, ada kecewa, ada duka, ada bahagia, ada ya, sama. Ada orang takutlah nak kahwin. Nanti kalau mengandung kat macam mana muntah-muntah masuk hospital, keluar hospital. Takutlah nak bersalin, ada anak nanti nak push baby, sakitnya orang kata sakit yang paling sakit adalah ketika melahirkan baby. Ada orang kata, takutlah nak kahwin nanti. Tapi sebenarnya di sebalik itu semua ada bahagia, ya. Ada pahala yang besar, ada kenikmatan yang sangat banyak, ada nikmat-nikmat yang tak boleh kita cerita dengan kata-kata di sebalik perkahwinan itu. Allah berikan nikmat yang sangat besar bagi orang yang pernah merasainya, ya. Tetapi di sebalik itu ada tak kesusahan kita selepas kita berkahwin? Banyak. Duit tak cukup, suami buat perangai, contoh, suami buat perangai, anak-anak kita nakal, anak tak dengar kata. Kadang-kadang Allah uji anak ada eczema lah, ada anak yang hyperaktif, ya, anak yang pukul kita balik, anak lari daripada rumah kita sendiri, ada masalah, duit tak cukup, tiba-tiba diberhentikan kerja, semua.
dalam kehidupan ini dia tidak straight, dia tidak lurus. Anda bayangkan kalau anda naik roller coaster dia macam ni. Daripada start naik roller coaster dia macam ni je ha. Seronok ke? Seronok ke daripada start naik roller coaster macam ni naik roller coaster. Tak bergerak-gerak. Naik 10 minit. Ya Allah bosannya naik roller coaster macam ni 10 minit. Tak bergerak, tak ada apa-apa. Daripada naik sampai ke berhenti macam ni roller coaster. Seronok. Naik roller coaster dia seronok sebab dia ada slope. Ya, dia ada slow, dia ada perlahan, naik perlahan, tiba-tiba zoom naik ya, tiba-tiba zoom turun, tiba-tiba pusing balik kita. Itulah seronoknya naik roller coaster. So kehidupan kita juga begitu, ya begitu. Saya juga kalau tanya saya ya, tanya saya, mungkin anda nampak saya sekarang sebagai seorang wanita yang berjaya, sebagai seorang usahawan yang hebat, seorang speaker yang hebat. Masya Allah kalau saya share dengan anda, saya pernah buat seminar, saya dengan Zul je sampai 2 orang. Ya, peserta yang masa itu kata 30 orang, tapi masa itu kita tak ada sistem. Hanya yang respon kata nak datang, tak ada masuk dalam data, tak ada key in, tak ada buat bayaran. Tak datang-datang seminar saya 2 orang je. Kalau saya bersedih, kalau saya menangis, menangislah tepi jangan tepi dewan tu. Tak ada apa-apa yang berlaku tapi tunggu mana orang ni bang? Tak ada orang. Zul dah siap pasang laptop, pasang slide ya. Dah siap turunkan apa? Turunkan apa benda ya turunkan skrin ya, pasang laptop, pasang muzik. Tunggu setengah jam tak ada orang, tunggu sejam tak ada orang, tunggu 1 jam tak ada orang. Zul kata macam inilah halang-halang kita dah sewa tempat ni, kita dah bayar sewa tempat ni. Okey, abanglah peserta seorang. Okey, you speaker. You jadi speaker, Zul start majlis macam orang ramai depan tu. Kita bayangkan macam orang ramai depan tu. So Zul buka majlis, buka Al-Fatihah hari ini. Selamat datang kepada peserta-peserta dalam seminar ini. Ya, ada ramanya di depan saya. Satu tepukan hebat untuk anda semua. Saya mulakan majlis saya dengan Al-Fatihah. Dan hari ini kita bersama speaker hebat Faridah Muhammad Ali. Masa itu tak ada Datuk lagi ya. Saya persilakan Puan Faridah Muhammad Ali. Saya bercakap daripada pagi sampai petang. Saya bayangkan dalam seminar tu seolah-olah ada 200 orang. Sedangkan saya bercakap hanya dengan kerusi dan meja saja. Zul, kontrol laptop, kontrol muzik, seolah-olah ada orang ramai kat depan. Tapi saya give up tak dengan hidup? Tak, saya tak give up. Saya tak give up, saya tak kecewa, saya tak putus asa ya. Hari ini alhamdulillah orang ramai sekali datang. Baik. Apa dia? Kira. Baik ya, saya boleh sambung eh? Ada nak bagi respon? Ya, Amy Hamijah, lepas tu supporter setia Datuk Faridah Muhammad Ali dari dulu sampai sekarang. Ya, itu dari segi training, okay? Sama saya buat bisnes ni, pergi ke Sabah, Sarawak, balik tangan kosong. Saya pergi ke Kuching, saya ingat ada rakan kongsi saya telefon. Puan Farida boleh tak turun, tolong saya turun ke Kuching, saya kumpulkan orang ya. Saya kumpulkan orang, Puan Farida datang. Saya ni teruslah dah setting dengan dia, dah set dengan dia, dah janji dengan dia sekian-sekian hari bulan, ambil tiket flight. Masa tu seorang-seorang, Abang Zul tak berhenti kerja lagi. Ya, ambil tiket flight, dah beritahu dia, dah WhatsApp dia ni. Dah beritahu dia, masa tu tak ada message, tak ada WhatsApp lagi, dah message dia. Dah ada messenger masa tu, beritahu dia, saya dah ambil tiket flight. Saya akan sampai ke Kuching sekian-sekian hari bulan, saya akan duduk di hotel sekian-sekian hari bulan. Sampai sana nanti kita terus jumpa, kita terus set up lah buat appointment dengan tim kita. Masya Allah sampai di sana, sampai kat airport Kuching, saya ambil sewa kereta kat airport. Masa tu saya dah biasalah pergi Kuching, saya ambil sewa kereta kat airport, pergi hotel yang saya sewa masa tu, kita tak adalah kaya sangat. Sewa pun hotel murah-murah saja. Sampai di hotel, saya PM ya, saya messenger rakan kongsi saya tu, cakap apa? Dia kata, sorry lah Puan Farida, saya tak ingat nak cakap dengan Puan Farida. Saya sebenarnya berada di Kuala Lumpur. Saya ikut suami saya datang kursus. Tiba-tiba suami saya nak saya ikut. So saya dah 2 hari lah kat sini.
Puan Farida minta maaf sangat, Puan Farida baliklah ke Kuala Lumpur. Tengok. Siapa? Inilah roller coaster kehidupan ya. Inilah roller coaster kehidupan. Saya pergi bawa kereta sorang-sorang, bawa kereta daripada KL sorang-sorang pergi ke Ipoh. Ya, ada 3-4 appointment masa tu di Ipoh. Sampai di Ipoh, satu appointment pertama cancel, appointment kedua cancel, appointment ketiga cancel, appointment keempat pukul 8 malam cancel. Saya sorang-sorang daripada pagi saya bertolak dari KL sampai ke Ipoh, 4 appointment semua tak jadi. Saya cuma tunggu di surau, tunggu bawah pokok, tunggu di restoran. Sampai last appointment pukul 8.30 malam, tak jadi, saya balik semula ke Kuala Lumpur sorang-sorang. Sorang-sorang. Ada satu appointment, orang suruh saya datang ke Perlis. Saya pergi ke Perlis, betul alamatnya, betul tempatnya, betul alamat rumahnya. Sampai ke Perlis, rumah tu adalah rumah kosong. Ya, hantu je duduk rumah tu. Memang menggigil ketakutan sebab tengok rumah tu memang menyeramkan ya. Sedangkan saya kata, selama ni aku ni berhubungan dengan siapa? Tapi itulah roller coaster kehidupan kita, warna hitam putih kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang sedar bahawa hidup ini bukan kita yang punya, ada pengelolanya, ada yang menguruskannya. Saya gembira, saya happy, alhamdulillah. Di sebalik duka ada bestnya ya, ada bestnya. Di sebalik sedih ada bahagianya ya. Hidup kita dia tak semuanya hitam sepanjang masa. Dia tak sepanjang masa duduk di bawah aja. Dia mesti ada naik turun, naik turun. Umpama lepas hujan dengan ribut, dengan taufan, dengan guruh, dengan petirnya, kita memang ketakutan. Tetapi bila hujan berlalu akan timbul pelangi yang berwarna-warni. 7 pelangi yang sangat indah. Begitulah kehidupan kita ini, ya, roller coaster kehidupan. So sebenarnya apa yang saya nak share dengan anda, bagi ramai orang yang berada di luar sana, ramai yang tidak memahami bahawa hidup ini umpama roller coaster. Kalau diuji mereka sedih lama-lama, tak boleh terima ujian Allah. Ya, terperap dalam kedukaan, terperap dalam kesedihan, terpelanting jiwa raga sampai hilang harapan, hilang pergantungan, hilang kepercayaan, hilang iman ya. Dia tak sedar bahawa hidup ini sebenarnya bukan selamanya susah, ada susah dan ada senang. Ya, ada senang dan ada susah ya, ada pemiliknya, ada tempoh waktunya. Yang di bawah itu sebentar ya, ketika itu kita akan naik semula kehidupan ini. Begitulah ya. So kalau anda tak boleh memahami keadaan ini, saya nak persilakan anda untuk bersama saya dalam program Seni Impian Terlaksana. Seni Impian Terlaksana adalah satu program yang saya desainkan sendiri berdasarkan pengalaman saya menghadapi hidup seumpama roller coaster. Ya, naik turun hitam putih duka ya, masa saya jatuh dalam perniagaan, satu benda pun saya tak boleh selamatkan. Rumah saya jual satu persatu, tanah-tanah saya jual persatu-satu, kereta-kereta mewah saya pergi serah pada bank satu persatu ya. Rakan kongsi saya seluruh Malaysia saya let go semua, saya lepaskan. Allah dah tentukan kau tak boleh terus dengan keadaan macam ni Farida. Okey, saya let go, saya reda, saya pasrah. Saya usaha balik, saya bangkit semula dengan keyakinan bahawa Allah lah yang mengatur hidup kita. Aku terima apa yang engkau susun. Kereta yang aku punya ni sebenarnya hanya engkau bagi pinjam, dah ambil dah semula. Rumah yang aku beli banyak-banyak ni bukan aku yang punya, aku hanya beli sementara. Engkau tak reda, kau ambil lah semula. Ya? Kau ambil lah semula, saya serahkan balik kepada bank, saya let go, saya jual mana yang saya boleh jual, saya jual. Mana yang saya tak boleh bayar, saya pergi bincang dengan bank. Begitulah hidup kita ni. Mana rakan kongsi yang blok saya, yang tak suka saya, tak apalah, okey, kita dah kenal lama, dah tak suka pada saya serahkan semula. Alhamdulillah, saya syukur pada Allah. Tetapi sampai masa apabila kita usaha, Allah berikan balik, Allah naikkan balik, yang hilang Allah ganti balik, yang hitam Allah tukar dengan yang putih, yang di bawah Allah naikkan semula saya. Ya, hari ini kita boleh uruskan seminar sampai 2,000 orang masuk, sampai kita terpaksa tutup pendaftaran seminar sebab kita dah tak boleh nak handle. Ya, begitulah dulu kita buat seminar orang pun tak ada. Saya bercakap dengan kerusi kosong, dengan meja kosong, dengan dewan yang kosong. Tetapi alhamdulillah itulah roller coaster kehidupan.
So saya nak persilakan anda untuk masuk dalam program Seni Impian Terlaksana yang saya desainkan khas untuk anda. Ya, program Seni Impian Terlaksana adalah program yang saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, dan saya Seni Impian Terlaksana ni sebenarnya saya dah buat lama. Sejak tahun 2012 saya mula buat seminar Seni Impian Terlaksana bertujuan untuk berkongsi pengalaman hidup saya sendiri dengan masyarakat di luar sana. So hari ini sekali lagi Datuk Faridah Academy akan menganjurkan seminar Seni Impian Terlaksana pada 24 hari bulan Julai 2021 ya. Boleh 24 Julai 2021 ya, dan seminar ini kita buka untuk seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Ini bukan program bisnes, ini bukan program nak tahu strategi nak jadi kaya, bukan strategi nak naik dalam perniagaan, nak buat branding, bukan. Ini adalah satu seminar program yang saya desainkan supaya setiap orang boleh melihat kehidupan ini dengan kehidupan yang jauh lebih baik, dengan kehidupan yang lebih sempurna, dengan persepsi yang sangat hebat, ya, dengan dan melihat kehidupan ini mengikut apa yang Allah susunkan untuk kita. Dan pada petang ini saya rasa cukup bertuah apabila bersama saya pada hari ini ada seorang wanita hebat, Iron Lady dari Ipoh, Puan Zalina Zakaria ataupun dikenali sebagai Puan Tasha. Puan Tasha adalah tinggal di Ipoh, ibu kepada 8 orang anak ya. Dan beliau adalah alumni kepada program Seni Impian Terlaksana. So hari ini saya nak persilakan Puan Tasha untuk berkongsi bagaimana kehidupan beliau sebelum ini dan bagaimana beliau terbuka hati untuk menyertai seminar Seni Impian Terlaksana dan apakah perubahan yang beliau jalani selepas menyertai seminar Seni Impian Terlaksana dan bagaimana beliau menangani hidup, persepsi beliau tentang impian dan bagaimana beliau berjaya menjadi seorang wanita yang hebat, bangkit dari kejatuhan, hari ini mencipta kejayaan yang sangat luar biasa dalam perjalanan beliau. So saya persilakan Puan Zalina Zakaria atau Tasha. Silakan Tasha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Azhar Faridah Muhammad Ali menjemput saya untuk sharing petang ni tentang roller coaster kehidupan. Okay. Sikitlah, sebenarnya ramai lagi dekat luar sana yang mungkin mengalami pengalaman hidup yang mungkin lagi susah. Tapi sedikit daripada saya, kisah saya macam mana berada di atas, berada di dunia yang satu ketika dulu memang glamour, orang datang tengok Tasha nak tengok gambar. Satu ketika sebab saya pernah terlibat dalam dunia seni sekejap. Mana saya berada jadi model, lepas tu pelakon, model iklan waktu satu ketika dulu. Bila mana Allah artis dulu sebelum ada anak. Okay, selepas tu Allah uji saya pula bila mana saya meniaga 15 tahun lebih. Kemudian jatuh satu persatu perniagaan saya, tutup kedai, semua kedai dekat Penang, dekat Ipoh, dekat Kedah semua tutup. Tiba-tiba Allah ambil suami saya yang waktu tu dia sakit hanya 3 hari. 3 hari je, saya tak ada prepare, tak pernah prepare kata kalau dia sakit tu kita tahu kata dia sakit, kita reda. Tapi waktu tu saya, ya Allah terkejutnya sebab waktu 3 hari tu kita tak pernah pun tahu kata dia nak pergi tu. Jadi saya dengan anak saya waktu tu baru pindah dekat Ipoh, waktu tu lah saya meniaga tepi jalan bila dah jatuh.
Masya Allah, dalam edah selepas seminggu saya mula meniaga tepi jalan bersama anak-anak saya. Masya Allah, tak dapat nak digambarkan perasaan tu. Cuma kekuatan saya waktu tu hanya anak-anak, dan saya berjumpa balik dengan kawan baik saya, Zaibidah Zainuddin. Datang jumpa saya dekat Ipoh. Waktu tu saya pakai kemah kecil. Dia ajak saya berjumpa balik dengan Kak Ina, Tok Abah, dengan Datuk. Saya join balik. Bila saya join, Masya Allah, inilah yang saya cari. Bukan sekadar duit tapi ilmu. Ilmu untuk saya bangkit jadi wanita yang luar biasa. Macam Datuk lah, Datuk alami apa yang dia alami, saya dapat rasakan. Tidak mudah sebenarnya kalau kita nak bangkit tanpa ilmu. Tak mudah. Saya suka bila saya dengar SIT, saya mula hargai diri saya. Anak-anak, apa yang Allah bagi hari ni adalah anugerah yang saya tak nampak sebelum ni. Sebelum ni mungkin saya banyak berjauhan dengan anak-anak saya, tinggalkan orang dengan hidup dengan mek je, dengan orang gaji, tak ada masa dengan orang. Semayang ni saya akuilah tak 5 waktu tu penuh. Mengejar dunia tu lebih. Impikan yang indah-indah lah, yang dunia ni kita, akhirat tu kita jauhkan. Tapi bila saya bersama Datuk Aja Faridah, bersama seni impian terlaksana, saya mula mendekatkan diri dengan Allah. Macam Datuk kata, bila kita dekat dengan dunia, akhirat menghampiri kita. Okey, ini adalah perjalanan saya lah bila saya bersama dengan Datuk, bersama dengan kumpulan yang dah masuk seni impian terlaksana. Saya rasa Masya Allah, inilah yang Allah nak bagi kita, sesuatu yang luar biasa tetapi kita tak ada. Tapi dengan ilmu ni kita lebih mendekatkan diri Allah, mengenal diri kita, mendidik hati kita. Sebenarnya macam Datuk kata, jangan bersangka-sangka dengan orang lain. Selalu bersangka baik dengan orang. Saya follow apa yang Datuk cakap. Yalah, sebab sebelum ni saya di dunia glamour. Saya memang seorang yang sosial. Cuma kita nak dekatkan diri tu mungkin sebab tak ada guru. Tapi Alhamdulillah, pendakian tu dari hari ke hari saya lebih mengenal diri, dekat diri dengan Allah. Kita tahu siapa kita. Tapi yalah, bukan senang sebenarnya. Bukan senang untuk lalui proses ni, tapi dengan ilmu. Dan saya cakap sikit, minta maaf. Banyak pula saya cakap Datuk. Saya mengajaklah di luar sana ramai-ramai sertailah program seni impian terlaksana ini, kerana bukan sahaja diri tetapi keluarga kita 100%. Mana ada anak tak? Alhamdulillah, saya syukur sangat. Adam Dennis sebelum ni dia seorang makeup artist. Biasalah bila duduk dalam dunia yang glamour ni, kita nak fashion tu macam fashion macam artis kan. Bertindik, bertebuk, colour rambut sebulan 2-3 kali. Saya tegur dia macam, yalah mama, kita sebagai ibu, saya tak tekan sangat sebab saya dekatkan diri dengan diorang ni macam kawan. Bila saya dekat diri buat macam kawan, menarik dia, jom kata kita dengar. Waktu tu memang bila dia masuk program Datuk, memang dia macam rasa agak terpencil. Dia segan, apa yang dia ada tu dia rasa segan. Tapi Masya Allah, dari hari ke hari anak saya Adam Danish ni berubah jadi yang luar biasa. Dia tonjolkan capability dia tonjolkan kebolehan apa yang dia ada. Masya Allah, saya sendiri sebenarnya saya tak push dia, tapi mengajak dia jadi rakan baik saya. Dengar masalah saya tolak dia perlahan-lahan ke arah apa yang Datuk cakap, program demi program. Masya Allah, Alhamdulillah, iman sendiri daripada tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung Datuk. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Sebab sebelum ni ramai yang tegur, Tasha bila suami meninggal tegur ya anak, so pakai tudung, papa dia nanti dekat dalam kubur macam mana kan. Saya cakap tapi dia macam ignore budak-budak kan. Jadi saya pun tak nak paksa.
Dan bila dia masuk program Datuk, perubahan tu ada. Masya Allah, saya kata dia sendiri, mama nak pakai tudung. Saya ingat dia macam nak main-main. Rupanya Masya Allah, dia teruskan niat tu. Dia kata dia nak jadi yang lebih baik. Hari ni walaupun dia baru lepas SPM, saya nampak dia kata Masya Allah mama, Alhamdulillah kita berjumpa dengan hari ni dengan Datuk, dengan semua orang ni, jadikan kita lagi luar biasa dengan ilmu. Itulah mengajak saya hari ni bukan sebab duit, tapi dengan ilmu. Bila kita ada kita boleh tarik sebenarnya. Masya Allah, terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah seni impian terlaksana ni boleh. Kita rasa apa yang jadi pandemik ni, Somi perasaan. Saya tanya, ya, ada tak sebelum ni Tasha seorang yang pemarah, cepat down, kecewa? Bagaimana Tasha melalui seni impian terlaksana, Tasha boleh kontrol emosi dan tukar dia kepada positif? Okey, saya ni jenis mak-mak yang tegas. 8 anak ni bukan mudah sebenarnya nak jadi seorang mak ni. Saya ni sebenarnya seorang yang sangat kasar. Saya dulu kalau kata nak, sangat kasar. Kalau nak pakai baju kurung tu jangan cakap lah. Raya lah sekejap, lepas tu dah tinggal lah baju kurung tu. Tapi Alhamdulillah, daripada saya seorang pemarah, tak sabar, tak boleh orang ni sikit lah. Saya mula, yelah kita kasar. Lepas tu bila saya bila saya belajar dengan Datuk, masuk program seni impian terlaksana, saya lebih jadi seorang yang sangat sabar, faham ujian yang Allah bagi nak jadi kita lebih hebat. Jadi saya Alhamdulillah dengan anak-anak saya tak marah, tapi mendekatkan diri saya dengan orang cara kawan. Saya tarik dia, Akil, mama macam ni. Okey, dia pun follow walaupun yang kecil-kecil ni faham. Okey, mama pergi kerja tak ada menangis, tak ada lagi dalam rumah tu kalau pagi je saya bangun tengok bersepah tu, diorang dah tahu dah tugas masing-masing. Tak payah lagi saya terjerit-jerit macam dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang lah nak menguruskan hidup ya. Lebih senang nak menguruskan anak-anak, nak menguruskan diri bila kita tenang, bila kita happy. Baik Tasha, boleh share sikit tak bagaimana kaitan ilmu seni impian terlaksana ni dengan kerjaya Tasha, dengan bisnes Tasha? Okey. Alhamdulillah, macam Datuk selalu cakap dalam seni impian terlaksana, apa yang saya dapat bila saya masuk program ni, bila kita dah di reset menjadi seorang yang sangat tenang. Bila kita tenang, apa je yang kita nak tu dia akan datang dengan mudah. Kalau kita cari dengan perasaan yang kusut, dengan yang kita tak redha dengan diri kita, sebenarnya rezeki tu akan lari. Tapi bila kita tenang, kita serahkan 100% kepada Allah yang uruskan diri kita, sebenarnya rezeki ni lebih mudah. Saya sendiri dapat rasakan bila saya dalam perniagaan saya, 100% apa yang saya dulu hilang datang balik. Saya dulu bila kita mengalami kejatuhan, semua saya jual. Kereta yang arwah sayang tu sebenarnya saya dah bagi ke orang. Yelah, bila kereta panas ni kaki tarik kereta ni tunggu je sebab nombor tu 999 tu memang orang nak. Lepas tu Masya Allah, bila ilmu tu, bila kita ada ilmu, itulah bila kita tenang, Masya Allah, saya dapat balik apa yang saya hilang dulu. Alhamdulillah, walaupun saya satu ketika saya ada RM10 je Datuk waktu tu. Sekarang Adam tengok, Masya Allah mama, seminggu 10,000, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, Alhamdulillah. Okay. So apa nasihat Tasha untuk orang lain yang belum bersama seni impian terlaksana? Okey, daripada pengalaman saya sendiri, ikutlah apa-apa yang apa sahaja ilmu dalam seni impian terlaksana ni, follow je lah Datuk, follow je. Sebab
ilmu yang kita ada dengan ilmu yang Datuk dah belajar luar biasa, sangat luar biasa. Saya menyerulah di luar sana, sertailah seni impian terlaksana ini sebab dia akan merubah bukan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, family kita 100% berubah. InsyaAllah. Sebab saya sendiri lalui, macam mana saya lalui, anak-anak saya, family saya, mak ayah saya dulu jauh dengan saya. Sekarang bila ada ilmu, dia orang dekat dengan saya rasa lebih dihargai. Sebenarnya sebab kita tak ada ilmu. Tapi jumlah kawan-kawan di luar sana, rakan-rakan yang di luar sana yang mengalami pelbagai kesusahan hidup hari ini, sertailah seni impian terlaksana ini. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Datuk jemput saya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Tasha, Puan Zalina Zakaria. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Tasha. Okey, begitulah perkongsian Puan Okay. Tasha. Ya, alhamdulillah. Begitulah struggle dalam hidup, roller coaster kehidupan. Apa yang dialami oleh Puan Tasha sebenarnya ramai yang dialami oleh kita semua, ya, termasuk saya sendiri. So apa yang saya share dengan anda adalah satu perkongsian sebenar kisah hidup saya sendiri, ya, ketika Allah naikkan, Allah jatuhkan, Allah lingkupkan, Allah beri, kemudian Allah ambil semua sampai tinggal kosong, kemudian Allah beri balik dengan sangat banyak. Masya Allah, itu semua adalah sebuah roller coaster kehidupan. Bagi anda yang ingin mendaftarkan diri untuk seminar seni impian terlaksana, boleh klik link pendaftaran yang telah saya sertakan. Mudah-mudahan dia akan menjadi jalan untuk kita memberi kebaikan, memperbaiki diri kita, redesign semula kehidupan kita, bukan resign, ya, redesign semula, restart semula kehidupan kita agar ia berlaku seperti yang telah disusun oleh Allah dan kita terima kehidupan ini sebagaimana kita bersedia dan kita menerima kehidupan kita ketika kita menaiki sebuah roller coaster, ya. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, dengan merasa kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan harta, benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. So itu saja perkongsian saya FB Live untuk hari ini. Mudah-mudahan memberi sedikit impact kepada semua yang bersama untuk sesi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anda boleh share, klik button share ramai-ramai. Ya. Okey, sekian. Bye-bye.